Maitun tadi, Ustaz Luqman payah sangat nak dapat khusyuk tadi tu, dan saya teringat ada seorang imam di Baghdad, kalau tak silap saya, ada disebut di dalam kitab 40 tahun jadi imam tak pernah lupa. Masya Allah. Dan orang tanya, lagu mana Tuan Imam? Apa yang Tuan Imam lakukan? Beliau, apa yang Tuan Imam lakukan? Lalu kata Tuan Imam ini, ketika saya nak solat, saya ambil benda-benda dunia ni sangkut kat pagar masjid. Sangkut kat pagar masjid dan dia sembahyang dengan tenang. Sudah pastilah mudah beliau sebut, tapi bukan senang kita nak cerna. Hak tadi pun beliau kabatu salah 20 sanah thumma istamta'tu biha baqiyata umri. Saya belajar nak sedap sembahyang ni 20 tahun. Lepas itu barulah lulu 20 tahun tu imam besar tu. Ini kan pula kita zaman yang penuh dengan dugaan lagu ni lah. Dengan maaf antara yang paling banyak menduga kita pun Ustaz Luqman, Allah maaf handset kita. Kalau guru kami Syekh Nuruddin sebut lepas sembahyang dulu kita akan cuba cari tasbih, nak cari tasbih. Lah, kita akan tengok apa? Tengok handset. Bangkit tidur pun lagu tu. Dia mesti ada. Dia jadi satu keperluan. Walau dulu tak ada pun, kita boleh hidup dengan elok. Lah jadi masyarakat lagu tu. Apapun hadirin, bukan salahnya handset, tapi cara kita menggunakannya. Ya? Baik. Hadirin, bagaimana tips dia? Susah juga nak kongsi pasal berbicara ni pun bukan senang juga nak dapat khusyuk. Cuma kita dapat panduan daripada imam-imam ataupun orang-orang yang sudah berjalan kepada Allah. Antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kalau boleh rujuk kitab Ihya Ulumuddin itu sangat bagus. Kalau tak boleh, rujuk kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Imam Al-Haddad. Dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Mungkin Maitun boleh rujuk nanti. Kitab tu dalam terjemah bahasa Melayu diterjemah oleh guru kami Al-Marhum Al-Habib Ahmad bin Sumaid, yang disebut Ahmad Smaid, dengan tajuknya Bimbingan Mukminin, Nasihat Agama dan Bimbingan Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Gitu. Itu tepatnya. Nasihat agama dan wasiat iman. Beliau merangkumkan apa yang Imam Al-Ghazali cerita tentang bagaimana nak dapat khusyuk dalam solat. Ada dua poin yang besar. Satu, hendaklah kita solat secara zahir dan batin. Hakikat zahir, hakikat batin. Hakikat zahir, hendaklah kita solat dengan tenang. Itu ilmu fiqah maksudnya. Dan jangan berebut-rebut. Slow-slow baca. Supaya dia menolong dapat hakikat batin. Hakikat batin mesti ada 6 ini. Mak Itun kalau sempat tulis sangat elok supaya kita dapat buat. Satu, hudurul qalbi. Hadir hati kita. Itu yang kata jangan berkelahi tadi tu berpisah kita. Biar dulu. Satu. Yang kedua, tafahum, mesti faham apa kita baca. Paling kurang Bismillahirrahmanirrahim. Sebut mulut bismillah tapi dalam hati dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tak apalah tu. Kalau orang nak kemah lagi, dia boleh tahu tu maksudnya Ar-Rahman tu apa, Ar-Rahim tu apa, tu kemah lagi. Tapi kita baru nak mula ni tak apa. Yang ketiga, haibah, merasa hebat. Allah itu hebat. Kita ni kerdil sangat-sangat. Yang keempat, ta'zim, mengagungkan Allah. Haibah dengan agung ni, ni kalau orang mengaji sifat 20, dia boleh tahu ni. Dengan elok. Sebab bila kita sebut la ilaha illallah, di situ ada dua sifat uluhiyah yang namanya istighna dengan iftiqar. Itu panjang lagi perbahasannya lah. Tak apalah, kita anggap, kita tahu dulu kita ni lemah, Allah itu berkuasa. Pun tak apa dah tu. Kita ni lahir dengan ayah ibu. Kalau tak ada mereka, kita tak ada. Ilmu kita tak ada, Allah yang bagikan ilmu. Tak apa, ingat itu dulu. Barulah kita hayat ni rasa malu ni sembahyang tadi, ya Allah macam-macam kita dah ingat. Walhal sebenarnya kita boleh berdialog dengan Allah. Perasaan kita ketika membaca suratul Fatihah sudah kita bicarakan bulan lepas. Last sekali raja ni mengharapkan. Jadi bawa 6 ini dulu, ni Mak Itun, insya-Allah sebagai cara kita. Boleh juga nanti rujuk kitab, macam-macam kitab juga. Al-Faqir juga ada mengarang kitab.
Dan di situ saya terjemahkan apa Imam Ghazali ajak. Macam mana nak bawa 6 ni di dalam solat kita. Saya sendiri pun payah juga nak khusyuk secara ikhlas nah. Tapi bila baca cara tadi tu Ustaz Luqman, tapi baca dengan tenang lah. Kita praktik, ada kesannya insya-Allah. Tapi bawa 6 ni dulu. Setiap satu ni ada huraiannya nah. Pertama tadi apa? Hudurul qalbi, hati hadir. Yang kedua, tafahum, faham apa yang dibaca. Ketiga, rasa haibah, hebatnya Allah. Yang keempat, rasa ta'zim, mengagungkan Allah. Yang kelima, haya, rasa malu sangat-sangat. Yang keenam, ya Allah, walaupun kami ni malu ni, yang keenam ni raja ya, walaupun kita rasa kekurangan, ya Allah kami harap terimalah salat kami. Bawa tu dulu, tapi setiap satu tu Ma'atun, dia ada syarahan dia. Rujuklah mana-mana kitab yang saya sebutkan tadi pun memadai. Kitab nasihat agama dan wasiat imam. InsyaAllah.